recall balik boleh tengok dalam YouTube. Okay? Alright, so hari ini saya akan ajar awak berkaitan dengan aspek pengucapan awam. Okay? Aspek pengucapan awam. Alright. Menjana idea atau mengumpul maklumat. Okay, menjana idea atau mengumpul maklumat. Baik, ini ialah slide pertama untuk hari ini. Okay, kita ada 2 topik. Baik, topik yang pertama ialah untuk menjana idea atau mengumpul maklumat. Baik, apabila kita nak bercakap ataupun berucap ataupun berdebat, okay, dalam aspek pengucapan awam, kita perlu ada idea. Kita perlu ada idea. Pernah tak awak dengar di sekolah, cikgu awak kata, contohnya awal-awal dulu, masa awak nak kenal buat esei, nak buat karangan, mungkin darjah 4 atau darjah 5, okay, awak nak buat esei, cikgu awak kata, ayat awak tak kembang. Okay, ayat awak tidak berkembang. Maksudnya, ayat tu ada, tapi tidak berkembang dengan baik. Contohnya, tahap 1 sekolah, kita belajar nak buat ayat ialah, saya ada kucing. Tapi bila tahap 2, dia patut berkembang, iaitu saya ada seekor kucing. Seekor ialah kata bilangan. Okey? Jadi dia akan berkembang. Saya ada 2 ekor kucing. Okey, jadi dia akan berkembang. Itu adalah bagaimana idea itu dijana. Okey, ataupun mungkin disebabkan oleh berlakunya proses pengumpulan maklumat. Maknanya ialah dalam keadaan kita nak berucap ataupun dalam keadaan kita nak berdebat, nak menyampaikan satu mesej, kita perlu idea. Dan idea itu perlulah berkembang dengan baik. Bagaimana? Melalui proses pengumpulan maklumat. Dan dalam satu aspek, saya juga telah melaksanakan kuliah gantian melalui forum, okey, untuk kedua-dua grup lah, iaitu kumpulan A dengan B. Jadi daripada situ saya boleh nampak bagaimana idea yang anda sampaikan itu telah pun berkembang. Okey, dia ada pelbagai cara dan cara itu juga saya akan tunjukkan kepada anda melalui screenshot yang saya telah sediakan lah. Jadi siapa-siapa yang terpilih screenshot daripada forum tu jangan marah lah Adalah itu satu proses perkongsian ilmu lah. Jadi daripada forum-forum yang anda sampaikan itu, saya boleh nampak bagaimana anda menjana idea itu dan bagaimana maklumat yang anda cari itu telah anda susun lah. Jadi saya akan tunjuk satu persatu bagaimana cara untuk kita menjana idea ataupun mengumpul maklumat. Yang pertama ialah dalam keadaan kita nak menjanakan idea ataupun mengumpul maklumat, kita perlu mencari bukti. Okey, bukti. Kenapa kena ada bukti? Sebab itu adalah satu sokongan terhadap hujah-hujah kita. Okey, tanpa bukti, hujah-hujah kita itu dikira sebagai satu simplistik. Simplistik ni ialah satu keadaan yang touch and go. Maksudnya, sekadar ada surface tapi tidak mendalam. Jadi, salah satu cara untuk menjana idea ialah kita perlu mencari bukti untuk menjadi sokongan kepada hujah-hujah kita. Maka bukti ini ialah boleh disokong dengan memilih statistik atau petikan-petikan yang berkaitan berdasarkan daripada sumber yang relevan. Sumber yang relevan ialah contohnya seperti radio, televisyen, akhbar atau buku. Ini ialah media-media yang diiktiraf. Media ni ada 2 tau. Satu ialah media arus perdana, yang kedua ialah media alternatif. Media arus perdana ialah media yang menjadi mainstream. Contohnya radio, televisyen yang disiarkan di seluruh negara. Semua orang boleh akses. Manakala media alternatif ialah seperti Facebook, Twitter, Instagram, itu ialah media alternatif yang menjadi alternatif untuk golongan tertentu bagi mendapat maklumat. Okey, kenapa saya kata sebagai alternatif? Sebab itu adalah pilihan mereka. Ada orang, dia hanya mendengar media arus perdana. Tapi alternatif, dia tak ada akaun Twitter. Dia tidak ada akaun Facebook, contoh. Jadi, media ni ada 2. Dan dua-dua media ni berguna. Tapi dalam keadaan kita nak mencari bukti, pastikan pembuktian itu ialah berdasarkan sumber-sumber yang relevan, yang diiktiraf. Okey? Dan kita lihat
Contohnya hujah atau ideanya ialah keruntuhan akhlak remaja di negara kita semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Itu ialah idea ataupun idea, iaitu keruntuhan akhlak remaja semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Jadi, frasa dia ialah buktinya lebih 200,000 muda-mudi negara kita terlibat dengan kes dadah. Lebih 75% kes jenayah ianya melibatkan golongan remaja. Maka, ideanya ialah keruntuhan akhlak remaja. Jadi, buktinya ialah kita petik statistik, iaitu lebih 200,000 muda-mudi negara kita terlibat dengan kes dadah. Dan dalam keadaan itu, lebih 75% kes jenayah ianya melibatkan golongan remaja. Okey? Itu ialah bagaimana penjanaan idea berdasarkan bukti. Okey. Baik, ini ialah contoh. Okey, ini petikan daripada rakan awak lah. Okey, sama ada kumpulan A atau B, saya ambil dua-dua, saya letak. Okey, ini daripada saudari Nur Irni. Baik, dia kata dia tidak bersetuju dengan isu iaitu sempadan perlu dibuka bagi warga asing yang ingin mendapatkan khidmat kesihatan. Hal ini kerana jika sempadan dibuka, ianya akan membahayakan kesihatan penduduk tempatan. Buktinya, okey, dia letak frasa buktinya. Okey, gejala COVID yang asal daripada warga asing yang datang ke Malaysia dan telah memberi ancaman kepada Malaysia. Jadi, dia telah letak pembuktian kat sini. Pun begitu lebih cantik kalau dia letak contoh statistik ataupun petikan peristiwa ataupun laporan akhbar dan sebagainya. Okey, dia akan lebih cantik macam tu lah. Okey, itu benda dia. Okey, sekejap saya nak approve student lain. Okey. Okey, so boleh nampak Alright, itu ialah pembuktian dia. Alright, itu daripada saudari Nur Irni. Okey, ramai lagi nak masuk chat. Okay, ada lagi nak masuk? Tak ada. Okey. Kemudian, daripada yang kedua ialah Arif Ashraf bin Muhammad Yusof. Okey, Arif Ashraf bin Muhammad Yusof. Alright. Ini ialah daripada mungkin grup awak, mungkin grup yang satu lagi. Okey, dia pun cakap, saya bersetuju dengan usul yang dikemukakan iaitu membuka sempadan untuk pelancong asing yang ingin mendapatkan khidmat kesihatan. Hal ini bersesuaian dengan prinsip kemanusiaan apabila melibatkan kesihatan manusia. Dalam pada itu, kalau kita nampak pembuktian dia berlaku kat mana? Dekat nombor 3. Okey, iaitu berdasarkan statistik pada tahun 2017, sektor itu mencatatkan perolehan kira-kira 1.3 bilion dengan lebih 1 juta ketibaan pelancong kesihatan dan menyumbang kepada 3 bilion. Okey, jadi pembuktian juga boleh dilakukan melalui dengan aspek statistik. Statistik ini boleh menjadi sokongan, Alright. Jadi dalam keadaan kita nak menjana idea atau mengumpul maklumat, kita boleh mencari bukti. Okey, mencari bukti. Yang kedua ialah dalam keadaan kita nak menjana idea, kita kena fikir apakah idea kita itu jelas ataupun tidak. Maka kita perlu membuat penjelasan. Kita perlu mencari kupasan atau huraian terhadap hujah ataupun idea kita tersebut. Okey? Baik, ada soalan? Alright. Baik, kita pergi Alright. Maksudnya ialah begini. Kupasan atau idea itu ialah contohnya penggunaan internet boleh membantu mempercepatkan proses pembangunan negara. Itu ialah idea awak, iaitu penggunaan internet boleh membantu mempercepatkan proses pembangunan negara. So, bagaimana sebenarnya internet ni boleh bantu untuk mempercepatkan proses development atau pembangunan negara? Jadi penjelasannya ialah media baru ini boleh melicinkan proses penyebaran mesej pembangunan sama ada maklumat-maklumat sosial, ekonomi dan juga politik. Maksudnya ialah kupasan idea ini ialah daripada aspek 5W1H juga.
Okey, maksudnya ialah internet ni yang macam mana? Melalui apa? Media baru. Okey, bagaimana dia boleh buat? Melicikkan proses penyebaran mesej-mesej. Itu daripada aspek apa? Ekonomi, sosial dan juga politik. Dan awak boleh kembangkan lagi idea ataupun pembinaan maklumat tersebut. Ini ialah contohnya daripada rakan anda, Abdul Alim. Baik, dia kata, saya setuju mengenakan cukai kepada golongan selebriti internet. Okey, itu idea dia. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat Malaysia yang membayar cukai pendapatan ialah kepada sesiapa yang mendapat gaji melebihi daripada 5,000 secara konsisten. Okey, idea. Oleh itu, selebriti perlu mengisytiharkan pendapatan mereka dalam laman LHDN supaya mudah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembayaran cukai. Pelaksanaan cukai selebriti internet oleh kerajaan sememangnya langkah yang tepat pada masanya. Ini bagi menggalakkan golongan berkenaan untuk menyucikan pendapatan mereka. Kenapa? Pendapatan mereka tak suci ke? Jadi dalam aspek ini saya nampak idea dia. Idea dia ialah, dia setuju kenakan cukai, tapi siapa, selebriti yang mendapat gaji melebihi 5,000 secara konsisten. Kena jelaskanlah. Baik, kenapa 5,000? Awak kena jelaskan lagi kat situ. Cuma berhati-hati dengan frasa. Contoh frasanya ialah mengisytihar pendapatan mereka dalam laman LHDN. Betul ke? Kena isytihar kat dalam website LHDN tu. Alright, kena kaji dulu kat situ. Yang kedua, berhati-hati dengan memilih frasa menyucikan pendapatan mereka. Kenapa menyucikan? Okey, berhati-hati Abdul Alim kat situ. Jadi dalam keadaan ini, dalam keadaan kita nak menjana idea, kita juga perlu berhati-hati dalam memilih frasa. Baik. Yang kedua ialah contohnya daripada saudari Nurul Alia Nasuha. Okey, dia kata cukai ini perlu dilaksanakan supaya dia boleh disifatkan sebagai adil tanpa mengetepikan mana-mana pihak sebagai pembayar cukai di negara ini. Baik, adil. Ini ialah idea dia. Okey, so dia jelaskan lagi, ini kerana tiada alasan untuk golongan terbabit tidak membayar cukai kerana golongan yang bekerja tetap turut menunaikan kewajipan untuk negara. Okey, itu ialah idea yang berkembang. Penjelasan. Okey, kenapa adil? Supaya dia menjadi sama. Okey, seperti orang yang bekerja tetap. Alright, dan dia tunjukkan akta cukai pendapatan 1967 ini sebagai satu bukti atau sokongan kepada idea dia. Alright, okay, bagus Nurul Alia Nasuha. Baik, kita terus lagi. Nombor 3. Jadikan idea-idea kita mudah diingati. Okey, dalam keadaan kita nak menjana idea, make sure idea-idea kita itu adalah firm, adalah cantik, adalah mudah diingati bukan saja oleh kita, tapi oleh pendengar, oleh juri, oleh audiens. Jadi, kita kenalah mengingati rangkai kata tertentu dan memahami kaitan antara rangkai kata tersebut dalam pembentukan ayat. Maknanya saya simplifykan kepada awak, kita cuba cari perkataan-perkataan yang boleh menjentik minda audiens. Iaitu perkataan-perkataan yang contohnya seperti kata-kata hikmat, pepatah dan sebagainya yang relevan, yang berkaitan, yang relate dengan pengucapan. Boleh juga kita cari rangkaian peristiwa atau insiden tertentu yang menjadi idea utama. Ini juga amat berkesan dalam membantu kita mengingati isi serta urutannya. Maksudnya selain rangkai kata, kalau kita teringat tentang rangkaian peristiwa, kita boleh letak. Contohnya seperti peristiwa yang orang benar-benar tahu dan faham. Contoh peristiwa 13 Mei. Itu boleh dikaitkan dengan isu perpaduan ataupun dasar ekonomi baru yang dilaksanakan pada 1970. Itu ialah dasar yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi peristiwa-peristiwa itu awak boleh letak. Ataupun isu seperti MH370. Itu ialah isu yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Jadi boleh cari rangkaian peristiwa sebegitu. Ini ialah contoh rangkai kata yang boleh kita letak supaya bila audiens dengar, dia mudah diingati. Dalam penyusunan rangkai kata,
ada dua perkara yang awak perlu tahu. Yang pertama mesti disusun dengan cantik, yang kedua bersifat original. Okey, contohnya ialah hari ini tatkala berbicara mengenai negara, siapakah yang akan membuka mata dan mahu memasang telinga? Dek kerana tidak pernah merasai pahitnya air sabun dan kelatnya ubi kayu, maka kita terus hanyut dan terleka. Ayuh, bangunlah, bangkitlah anak bangsaku. Baik, bila kita buat ayat, rangkai kata yang macam ni, orang akan nak dengar, tertarik. Kenapa? Pertama, ialah kita susun dengan cantik. Iaitu dalam rangkai kata, awak catat mesti ada rima yang menarik. Contoh, hari ini tatkala berbicara mengenai negara. Baik, rima apa yang mendominasi? A lah kan? Okey, A. Okey, huruf A tu A. Alright. Siapakah yang akan membuka mata dan mahu memasang telinga? Okey, A lagi. Dek kerana tidak pernah merasai pahitnya air sabun dan kelatnya ubi kayu. Maka kalau kita nampak di sini, yang mendominasi ada tiga rima. A dengan I, alright, merasai pahitnya air, sabun dan ubi kayu. U pun ada kat sini. So tiga. A, I, U. Jadi dalam aspek ini, dia telah susun dengan cantik. Dek kerana tidak pernah merasai pahitnya air sabun dan kelatnya ubi kayu, maka kita terus hanyut dan terleka. So, U ni pun ada banyak. Okey, U kat sini. Terus hanyut dan terleka. Ayuh, bangunlah, bangkitlah anak bangsaku. Jadi, dalam aspek menulis rangkai kata, kita kena bijak. Menyusun ayat demi ayat supaya dia dengar harmoni dan menarik. Okey, tak perlu perkataan bombastik. Okey, cukuplah sekadar dia cantik rima dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita letak elemen emosi. Hari ini, tatkala berbicara mengenai negara, siapakah yang akan membuka mata dan mahu memasang telinga? Itu ialah bagaimana nak menjentik orang. Oh, siapa nak buka mata dan dengar apa? Pasang telinga pasal negara ni. Kemudian dia letak juga peristiwa. Dek kerana tidak pernah merasai pahitnya air sabun dan kelatnya ubi kayu. Ini zaman bila ni? Ni zaman Jepun. Kalau awak tanya nenek-nenek awak, datuk-datuk awak yang melalui zaman Perang Dunia Kedua kan, orang Jepun, okey, tentera Jepun, kalau dia nak seksa orang, dia akan paksa orang tu minum air sabun. Okey? Dan dia akan pijak perut orang tu sampai orang tu termuntah-muntah. Darah dah matilah. Dan zaman dulu, makanan sedap-sedap tak ada. Okey? Kalau ada pun dapat kat tentera Jepun. Jadi apa yang ada ialah ubi kayu. Ubi kayu pula bukannya ubi kayu yang boleh cicah dengan gula ataupun sambal apa ikan bilis tu tak. Tak ada bahan. Jadi ubi kayu saja, ubi kayu rebus saja. So memang dikelat. Jadi ini adalah satu elemen sentimental. Dia letak kat situ ialah seperti kita tak pernah merasai pahitnya air sabun dan kelatnya ubi kayu. Okey, maka kita terus hanyut dan terleka. Itu adalah satu aspek yang sangat baik untuk awak tulis ayat. Okey, boleh faham Jadi, pastikan idea-idea yang awak nak tulis itu melalui rangkai kata itu biarlah harmoni dan juga ada unsur-unsur emosi yang boleh menjentik minda orang dan orang nak tertarik nak dengar. Dan dalam satu aspek yang lain juga, originality. Okey? Originality ni maksudnya ialah kita kena make sure ayat kita ni adalah original. Tidak dicedok daripada mana-mana teks pidato. Especially kalau teks itu berada dalam internet. Contoh, andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Kalau dengar tu best, EE kat belakang kan. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk mencari calon isteri, tapi untuk menyampaikan hasrat di hati. Apa khabar penutur jati bahasa Melayu pada hari ini? Okay, kalau kita dengar dia memang EEE, rima dia tu memang cantik. Huruf I semua kat belakang.
Pun begitu, ayat itu ialah ayat yang selalu saya dengar. Okay? Kalau 10 pertandingan pidato saya pergi, mesti ada ayat itu. Sebab apa? Ayat itu memang popular, diambil daripada internet. Kalaulah juri itu dia memang expertise dalam bidang pengucapan awam atau orator, berhati-hati. Jangan ingat dia tak tahu kalau kita ambil pada internet sebab dia dah dengar 10 kali, 10 kalilah ayat yang sama. Jadi berhati-hati. Originality itu penting. Faham? So kalau nak menjana ayat-ayat yang sebegini, bagaimana kita nak buat? Ya, saya tahu awak masuk universiti ni, dia lebih kepada laras akademik. Tapi penulisan kreatif juga boleh menjana minda awak untuk menjadi lebih kreatif. Jadi seimbangkan dia. Banyakkan membaca novel-novel Melayu ataupun cerpen-cerpen yang menggunakan keindahan bahasa macam ni. Jadi carilah novel-novel yang berkualiti seperti daripada sastrawan negara ataupun daripada orang-orang yang prolific. Okey, filosofi dan sebagainya lah, supaya awak akan dapat idea ataupun menjana idea melalui penyusunan ayat yang cantik. Alright. Baik, kita terus lagi. Dalam keadaan kita nak menjanakan idea, okey, kita kena jadikan ucapan kita itu lebih menarik supaya idea itu lebih berkembang dengan baik. Fikirkan kenyataan, petikan atau sorotan peristiwa yang berkaitan dengan idea. Ia boleh menimbulkan minat audiens untuk terus mendengar dan berfikir mengenainya. Okey, carilah kenyataan, petikan ataupun sorotan peristiwa. Jika berbakat, tambah sedikit kelucuan pada idea tersebut. Kalau awak pandai buat lawak, boleh tambahlah. Okey, ini contohnya daripada Muhammad Hamizi bin Ramli. Okey, ini ialah daripada grup yang satu lagi kot. Dewan ini akan membuka sempadan untuk pelancong asing yang ingin mendapatkan khidmat kesihatan. Baik, status quo semasa menunjukkan bahawa bertepatan dengan tema tahun ini adalah Tahun Pelancongan Kesihatan Malaysia 2020. Nampak, dia letak terus tema tahun ini ialah Tahun Pelancongan Kesihatan Malaysia 2020. Jadi ini adalah satu elemen yang boleh menarik perhatian audiens untuk mendengar. Oh betul ke ada tema tu pada tahun ni? Tak tahu pun ataupun mungkin tahu dan kita baru teringat. Oh, ya kan? Jadi dia dah letak satu elemen yang boleh menarik orang untuk mendengar. Jadi usul ini wajar untuk diterima kerana perkara ini akan memberi kelebihan kepada negara Malaysia dalam sektor pelancongan kesihatan, terutamanya di negara-negara Asia. Okey, jadi dia telah meletak satu prospek yang boleh menarik minat seseorang untuk mendengar. Jadi ini adalah satu kelebihan lah kalaulah kita boleh meletakkan elemen-elemen tersebut yang boleh menarik minat seseorang. Okey, pelancongan kesihatan ni kita tahu kan dia adalah satu prospek yang penting. Contohnya, kalau negara Thailand dengan Korea itu adalah satu negara yang menawarkan khidmat kesihatan tapi daripada aspek kosmetik. Kalau kita dengar contohnya transgender ramai pergi ke Thailand, ramai je pergi ke Korea untuk bedah sana bedah sini. Dan kita pun jadikan satu hub kesihatan untuk negara-negara luar. Contohnya Brunei, Indonesia yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan khidmat rawatan. Kenapa? Awak kena kajilah kenapa Malaysia ni boleh tawarkan pelancongan kesihatan. Adakah kesihatan kita ini setaraf dengan Amerika Syarikat ataupun boleh jadi lebih daripada itu. Jadi ini adalah memberi satu gambaran yang positif kepada imej negara. Tapi dengan cara kita kena kaji dan cuba create satu ayat yang boleh menarik perhatian orang untuk mendengar. Okey? Gunakan contoh-contoh relevan. Dalam keadaan kita nak menjana idea, kita mesti guna contoh-contoh yang bersesuaian. Pun begitu, sebaiknya contoh itu mudah dibayangkan oleh audiens. Maksudnya ialah contoh yang hampir dengan kehidupan mereka. Contoh yang asing akan menyukarkan mereka membayangkannya dan menyebabkan mereka gagal memahami mesej kita. Okay, ini contohnya. Baik, sewaktu saya baca petikan ni, kes Sugu dengan Pavitra ni belum meletup lagi masa saya buat slide ni. Jadi ini adalah contoh-contoh yang relevan. Contohnya ialah dia kata daripada saudara Muhammad Nazmi ni dia kata
Okey, isu mengenakan cukai pada selebriti internet adalah tak wajar. Okey, tak wajar, alright? Tak wajar dan dia bagi contoh. Okey, iaitu pasangan Sugu Pavitra yang menjadi fenomena hangat ketika musim PKP. Siapa tak kenal Sugu dengan Pavitra ni? Semua orang kenal, right? Okay, especially waktu PKP. Jika dilihat pasangan ini adalah daripada golongan yang kurang berkemampuan di mana hanya seorang sahaja daripada pasangan ini bekerja. Kemudian pasangan ini menjadi terkenal hingga mendapat perhatian Perdana Menteri kita sendiri. Maka sebagai sokongan dan dorongan kepada mereka, tidak wajar golongan seperti mereka ini dikenakan cukai. Ya, dia bagi contoh yang relevan iaitu tak semua YouTuber ataupun Insta famous ataupun selebriti internet ini memang orang-orang yang betul-betul kaya ataupun senang. Ada je seperti Sugu dengan Pavitra ini yang pendapatan dia tu baru nak menapak. Jadi dia kata tak perlu dah kita bagi cukai kepada golongan selebriti sebegini. Dan dia gunakan contoh yang dekat dengan kita iaitu Sugu Pavitra. Siapa tak kenal Sugu Pavitra kan? Alright, yang sekarang pun lagi terkenal lah. Alright, jadi daripada aspek itu kita boleh nampak ini adalah contoh yang relevan yang dekat dengan diri kita. Kita juga boleh letak petikan-petikan dan cerita. Sama ada cerita atau petikan ini daripada orang ternama, pakar bidang, individu yang berautoriti. Autoriti ini adalah yang diiktiraf dalam organisasi. Dalam keadaan itu, pilihlah sumber yang berwibawa dan tidak terlalu asing dengan audiens. Ini ialah contohnya. Okey, daripada saudara Muhammad Azamuddin. Okey. Dewan ini akan membuka sempadan untuk pelancong asing yang ingin mendapatkan khidmat kesihatan. Jadi dia tunjuk satu cerita. Saya tertarik dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Khatib. Okay, ini ialah pendapat petikan yang merupakan orang pertama yang mengusulkan teori jangkitan contagion. Menggunakan kaedah empirikal, beliau menolak pandangan dominan yang dikenali sebagai teori miasma. Teori ini dipelopori oleh Galen, seorang pemikir Yunani pada abad kedua. Mengatakan seseorang mendapat sakit kerana udara kotor. Okey. Kerana waktu itu kuman dan bakteria belum diketahui. Namun Ibn Al-Khatib berani menolak teori ini dan mengusulkan teori jangkitan. Dan dia juga cerita tentang wabak yang dikenali sebagai Black Death. Alright, yang melanda di Eropah dan Andalusia. Ini ialah cerita yang dikemukakan. So, cerita-cerita ini boleh jadi cerita yang orang dah dengar tapi dia refresh balik atau dia simplify balik. Ataupun boleh jadi cerita ini adalah cerita baru yang orang tak pernah dengar dan orang tertarik untuk dengar. Awak boleh juga letak petikan-petikan cerita sebegini. Okey, supaya dia adalah menjadi lebih menarik dan dia akan menyebabkan idea awak berkembang. Alright, sebelum tu saya nak approve. Oh, tak ada. Baik, statistik. Okey, dalam keadaan statistik atau numbering, kebiasaannya kita tidak perlu menggunakan nilai-nilai yang terlalu tepat. Tak perlu dalam keadaan kita bercakap ni tak perlu nak letak nilai yang betul-betul tepat. Kerana apa? Kerana ini menyukarkan bukan saja awak untuk menyebut tapi juga menyukarkan audiens untuk mengikuti ucapan. Contoh, terdapat 86,673 kes penagih dadah di negara ini. Tak perlu terlalu tepat. Cukuplah sekadar awak sebut ataupun lebih mudah disebut hampir 87,000 orang. Okey, itu adalah satu keadaan yang orang kata lebih mudah untuk disebut. Jadi dalam kali ini tidak perlulah kita menggunakan nilai-nilai yang terlalu terperinci ataupun tepat. Okey, ini contoh dia daripada saudari Nur Nadiatul Umairah. Baik, dia tunjuklah pada tahun 2010 individu yang mempunyai pendapatan penggajian melebihi RM26,501. Nampak RM1 ni, okey, dia sukar. Cukuplah sekadar melebihi RM26,000 ataupun hampir RM27,000. Okey. Ataupun penggajian tahunan melebihi RM34,000. Alright. Seseorang selebriti yang terkenal mencecah lebih 5,000. Okey, so kalau kita bundarkan dia, itu lebih mudah untuk disebut. Samalah juga daripada saudari Donna.
So dia tunjuklah bermula 643,000 pada 2011 melonjak 1.2 juta pelancong. Dan sekarang pendapatan hingga 1.5 bilion. Okey. Dia telah tunjukkan angka yang genap lah kat situ. Senang. Okey, mencapai 925 juta. Okey, kalau senang nak sebut tak apa. Ni jangan 925, 79. So kan susah nak sebut. Jadi kalau boleh sebut macam ni, boleh simplify dengan baik, tak ada masalah. Itu kita boleh letak statistik. Statistik juga adalah salah satu cara untuk awak kembangkan idea. Salah satu cara lagi untuk kembangkan idea atau mencari maklumat ialah kita letak definisi. Okey, dan definisi itu sekiranya kita menggunakan istilah-istilah yang kompleks atau agak baharu bagi audiens. Jadi dalam keadaan ini kita wajar mengkaji dan memberi definisi dalam bahasa yang mudah. Jika boleh, huraikan sedikit supaya tidak disalah erti. Okey, ini contoh dia lah. Definisi daripada saudari Nur Zaim Najwa. Okey, seperti yang kita ketahui, selebriti internet adalah individu yang memperoleh pendapatan melalui platform di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook dan lain-lain lagi. Okey, itu ialah bagaimana ia mendefinisikan selebriti internet tu ialah apa sebenarnya. Alright, definisi kat situ. Samalah juga daripada saudari Nur Syahirah Idayu. Alright. Secara konseptual, pelancong asing boleh ditakrifkan sebagai seseorang yang datang dari luar negara yang bermusafir ke sesuatu tempat dengan tujuan tertentu. Baik, dalam keadaan kita nak mendefinisikan ini, betul dalam debat ni saya kata kita buat definisi literal atau konseptual, alright? Tapi dalam satu aspek, kalau boleh cuba kita definisikan satu perkara yang orang nak dengar direct. Pelancong kesihatan ialah siapa? Itu orang nak tahulah. Kalau pelancong asing orang dah tahu dah siapa, confirm orang luar. Okay, the outsider, the foreigner. Tapi kalau awak tulis pelancong kesihatan boleh ditakrifkan sebagai seseorang yang hadir ke kawasan ini untuk mendapat khidmat kesihatan. Itu adalah definisi yang lebih cantik. Definisi yang orang nak tahu. Apa sebenarnya pelancong kesihatan? Alright? Jadi dalam aspek ni kena selektif. Okay, selektif. Alright, ini ialah bagaimana kita nak menjana idea. Okay, bagaimana nak menjana idea. Baik, dalam satu aspek juga kita boleh guna unsur perbandingan, retorik komparatif atau perbandingan. Perbandingan ada dua aspek. Yang pertama ialah kiasan ataupun analogi dan perumpamaan yang lebih memudahkan pemahaman. Analogi, contohnya internet ini dianalogikan seperti pisau. Okay, pisau ni kalau kita salah guna, contohnya kita salah guna, kita guna pisau ini untuk menikam seseorang hingga mati, maka dia memberi kesan negatif. Tapi kalau kita guna untuk memotong makanan, itu memberi satu impak yang positif. Baik, jadi itu ialah analogi. Samalah juga dengan internet. Kalau salah guna, memberi impak negatif. Kalau guna dengan baik, maka memberi impak positif. Itu ialah perbandingan. Dan perbandingan juga boleh digunakan untuk menerangkan perkara-perkara relatif. Relatif ini ialah berkaitan, relate. Jadi dalam aspek ini, awak boleh buat perbandingan komparatif antara negara, komparatif antara subjek A dengan subjek B dan sebagainya lah. Baik, ini contohnya ialah dari saudara Muhammad Rafi'i Harin. Okey, kalau kita tengok dia letak perbandingan ataupun unsur retorik kat sini, mencegah lebih baik dari mengupati. Boleh diaplikasikan ke dalam konteks ini. Baik, ini adalah bagaimana dia tunjuk satu prospek perbandingan. Okey, sekiranya kita mahu menghalang kemasukan mereka di peringkat awal. Alright, ini ialah satu aspek perbandingan. Baik, perbandingan yang kedua pula ialah daripada saudara Muhammad Hamizi. Baik, dia tunjuk kat sini, walaupun dunia sedang digegarkan dengan peningkatan penularan wabak COVID-19 ini, namun Malaysia tetap berada dalam keadaan baik dan terkawal. Ini ialah perbandingan yang relatif. Iaitu walaupun dunia ni memang haru biru, tapi kat Malaysia masih lagi terkawal.
Dengan apa? Dengan beberapa SOP ketat yang wajib diikuti oleh setiap orang. Maka dia tunjuk satu unsur perbandingan. Bagaimana kat luar itu masih lagi huru-hara, tapi di Malaysia masih lagi terkawal. Alright? Maka kalau kita lihat, ini adalah bagaimana cara untuk kita menjana idea. Okay, iaitu kita boleh membuat satu prospek menjana idea melalui cara membanding. Kedua ialah mendefinisi. Okey, idea akan berkembang melalui definisi. Ketiga adalah melalui statistik. Alright. Keempat, melalui petikan tokoh atau cerita. Kelima ialah berdasarkan contoh. Okey, berdasarkan contoh. Keenam, mencipta rangkai kata yang menarik ataupun idea-idea yang mudah diingati. Kemudian, kita juga cari penjelasan maksud idea. Yang terakhir ialah mencari bukti, atau sokongan kepada idea atau hujah tersebut. Jadi penjanaan idea itu dia akan mudah berkembang seandainya kita tahu bagaimana cara untuk mencari idea tersebut ataupun mengembangkan idea tersebut. Baik, ada soalan nak tanya? Any question?